Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Para pelajar sekalian, di dalam unit 4 ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk bahasa Arab tahap 2 dan kita akan melihat terlebih dahulu petikan yang akan dipelajari di dalam unit 4 ini. Kemudian kita akan melihat soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan dan barulah kita akan beralih kepada topik tata bahasa. Baiklah, tanpa membuang masa lagi kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam unit yang keempat. Petikan di dalam unit yang keempat ini adalah bertajuk ila maktabil barid, ke pejabat pos. Petikan di dalam unit 4 ini adalah berkisar tentang sebuah dialog yang berlaku di antara Zuhair dan Faiz. Baik, kita akan melihat apakah dialog yang berlaku di antara Zuhair dan Faiz. Zuhair, selamat pagi wahai saudaraku. Mohon maaf, adakah boleh awak membantu saya? Faiz, selamat pagi. Apakah pertolongan tersebut? Zuhair, saya mahu pergi ke pejabat pos, tapi saya tidak tahu tempatnya. Adakah boleh awak menunjukkan kepada saya di mana letaknya pejabat pos? Faiz, nampaknya awak bukan berasal daripada daerah ini. Okey, gharib di sini bermaksud asing, orang yang asing. Jadi kita boleh terjemahkan orang yang bukan berasal dari tempat tersebut. Zuhair, benar, saya bukanlah berasal daripada daerah ini. Sebab itulah saya tidak tahu tempatnya. Faiz, pejabat pos tidaklah jauh dari sini. Awak boleh berjalan kaki sahaja dalam tempoh 10 minit sahaja. Zuhair, di manakah tempatnya wahai saudaraku? Faiz, jalan di laluan ini, kemudian belok ke kanan. Seterusnya awak akan menjumpai di hadapan awak pejabat pos yang bersebelahan dengan bank rakyat. Zuhair, terima kasih banyak di atas panduan yang awak berikan. Faiz, sama-sama. Mohon maaf, adakah boleh awak beritahu kepada saya tentang nama awak? Zuhair, ya, dengan penuh berbesar hati. Nama saya Zuhair. Saya daripada Sempurna. Faiz, selamat datang. Saya harap awak bahagia di daerah ini dan awak dapat memperoleh semua keperluan awak di sini. Jumpa lagi. Zuhair, jumpa lagi dan terima kasih banyak. Okey, jadi itu adalah dialog yang berlaku di antara Zuhair dan Faiz, yang mana Zuhair adalah orang asing dan dia tidak tahu di mana tempat pejabat pos. Lalu dia bertanya dan meminta bantuan kepada Faiz untuk mengetahui di manakah tempatnya pejabat pos dan meminta dia tunjukkan bagaimana supaya dia dapat sampai ke pejabat pos. Okey. So, seterusnya kita tengok pula jawapan kepada soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Baik, untuk latihan 4.1, kamu diminta untuk menandakan betul bagi kenyataan yang betul dan menandakan salah bagi kenyataan yang salah. Jadi ini adalah jawapan kepada latihan 4.1
sila periksa jawapan anda. Kemudian sekiranya terdapat jawapan yang salah, perbetulkan. Okey, seterusnya kita beralih kepada latihan 4.2. So di sini kamu diminta untuk menjawab soalan-soalan berpandukan jawapan yang terdapat dalam jadual. So ini jadualnya beserta jawapan untuk setiap nombor-nombor soalan. Okey. So sila periksa jawapan kamu. Sekiranya ada jawapan yang salah, tolong perbetulkan. Okey. Selesai. Seterusnya kita beralih kepada latihan 4.3. So di dalam latihan 4.3 ini pula kamu diminta untuk memilih terjemahan yang sesuai bagi ayat di dalam soalan 1 sehingga 7 ini. Jadi di dalam jadual ini saya sudah tandakan jawapan terjemahan yang sesuai bagi setiap soalan-soalan kenyataan bahasa Arab yang ada dalam nombor 1 sehingga nombor 7. So sila periksa jawapan kamu, sekiranya ada yang salah, perbetulkan. Okey, selesai latihan 4.3. Kita lihat pula latihan 4.4. Jadi di dalam latihan 4.4 ini adalah latihan yang mengandungi kenyataan yang kerap kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Yang mana bila kita mahu mendapatkan sesuatu hajat, maka apa yang kita akan katakan? Saya mahu. Contohnya kita kehausan, maka apa kita akan kata? Saya mahu minum. Kemudian kita kelaparan, apa kita akan kata? Saya mahu makan. Kalau kita kepenatan, apa kita lakukan? Saya mahu berehat dan seterusnya. Jadi di dalam bahasa Arab ayat ataupun frasa saya mahu ini kita boleh sebut sebagai uriduan. Uriduan, saya mahu. Jadi katakan sekiranya kamu mahu mengulang kaji pelajaran, maka kamu boleh katakan uriduan, saya mahu uraji'a ad-durusa, mengulang kaji pelajaran. Ataupun kamu ingin berjumpa dengan kawan kamu, kamu boleh katakan uridu an uqabila, berjumpa, sadiqi, kawan saya. Okey, ataupun kamu ingin membaca. Jadi kamu boleh katakan uridu an, saya mahu aqra'a, membaca alkitab, buku. Okey, atau kamu ingin masuk ke kelas. So apa kamu kata? Kamu boleh kata uridu an, saya mahu adkhula, masuk ke dalam al-fasla, kelas. Ataupun kamu mahu pergi ke mana-mana tempat, contohnya perpustakaan, kamu boleh kata uridu an, saya mahu adhaba, pergi ilal maktabah, ke perpustakaan. Okey? Ataupun kamu pada waktu petang mahu bermain bersama dengan kawan-kawan. Okey, contohnya mau bermain badminton. Kamu boleh kata uridu an, saya mahu al-aba, bermain kurata ar-rishah, badminton. Okey? Atau kamu mahu menghadiri kuliah di DKP kan? So kamu boleh kata uridu an, saya mahu ahdura, hadir al-muhadarah, ke dalam kuliah. Atau kamu mahu makan tengah hari, kamu boleh kata uridu an, saya mahu atanawala, makan al-ghada, tengah hari, lunch. Okey, ataupun kamu kepenatan dan kamu mahu berehat, kamu boleh kata uridu an, saya mahu astariha, berehat fil bait, di rumah. Ataupun kamu mungkin ingin kata mahu kembali ke kolej kediaman, maka kamu boleh kata uridu an, saya mahu a'uda, pulang, ila, ke al-hayy al-jami'i, kolej kediaman, university. Okey, jadi bolehlah kamu biasakan diri menggunakan ungkapan ini supaya
size vocabulary ataupun kosakata bahasa Arab kamu bertambah besar dan banyak, dan akan memudahkan kamu untuk mengaplikasikan komunikasi harian di dalam bahasa Arab. Okey. Sekarang kita akan menyentuh topik tata bahasa di dalam unit yang keempat. Okey. So, di dalam unit yang keempat ini, topik tata bahasa yang kita akan sentuh adalah berkaitan dengan mufrad, musanna, jamak. Apa itu mufrad, musanna, jamak? Mufrad adalah kata tunggal, musanna adalah kata duaan, dan jamak adalah kata jamak. Okey. Secara bahasa yang mudah kita boleh kata satu orang ataupun satu objek, dua orang ataupun dua objek, ramai orang ataupun banyak objek. Okey. Jadi ciri bilangan ini adalah ciri yang dimiliki oleh perkataan, kata nama dan kata kerja di dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok di sini. So, di dalam bahasa Arab ini kita mau dapatkan dulu gambaran berkenaan dengan perkara-perkara yang bersangkut paut tentang topik mufrad, musanna, jamak yang kita akan sentuh. Okey, kemudian barulah kamu akan nampak perkaitan dan hubungan di antara aspek bilangan dan jantina ini dengan lebih jelas. Okey. So, di dalam bahasa Arab, kata nama ataupun al-isim dan juga kata kerja ataupun al-fa'il berkongsi dua ciri yang serupa. Yang pertama kita sebut sebagai jantina dan yang kedua sebagai bilangan. Jadi, kata nama dan kata kerja di dalam bahasa Arab ini memiliki dua ciri ini. Dan dua ciri ini tidak boleh terpisah salah satu daripada kata kerja ataupun kata nama ini. Maksudnya, kata nama dan kata kerja ini datang satu package dengan dua ciri ini. Mempunyai jenis jantina dan mempunyai bilangannya. Kita boleh tentukan. Contohnya dalam topik mufrad, musanna, jamak pada unit yang keempat ini, kita belajar secara khusus berkenaan dengan kata nama. Jadi, kamu akan tengok bagaimana ciri bilangan ini, dan jantina ini mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Dan secara khusus, saya akan bagi tengok kepada kamu, ataupun kita akan sama-sama tengok apakah tanda bagi bilangan mufrad, musanna, jamak yang ada pada suatu kata nama. Contohnya di sini perkataan talibun. Okey, perkataan talibun yang kamu tengok di sini ni, apa maksudnya? Talibun maksudnya pelajar. Okey, so kata nama pelajar talibun ini seperti yang saya katakan sebentar tadi mempunyai dua ciri, jantina dan bilangan. Okey, untuk konteks pelajar talibun ini lelaki ataupun perempuan? Ini lelaki. Kenapa? Sebab dia tidak ada tak marbutah. Maka kita fahami talibun adalah pelajar lelaki. Seterusnya soalan yang kita perlu jawab dan kita perlu tahu, berapakah bilangan pelajar lelaki ini? 1. Okey. Apa tandanya? Tandanya adalah dalam konteks ini dia tidak memiliki tanda musanna dan tidak memiliki tanda jamak. Dan di sini yang paling ketara, kita boleh tengok tanda tanwin ini. Walaupun tanda tanwin ini bukanlah menjadi tanda khusus buat perkataan mufrad, ini adalah tanda nakirah yang sebenarnya, tapi dalam konteks topik tata bahasa ini untuk memudahkan kefahaman kamu terlebih dahulu, maka kita akan jadikan tanwin ini sebagai tanda kepada perkataan mufrad. Hanya untuk memudahkan kefahaman kamu sahaja.
Okey, kita akan tengok di sini. Jadi dalam konteks bilangan bahasa Arab, kata nama dalam bahasa Arab boleh memiliki ciri satu orang ataupun satu objek yang kita sebut sebagai mufrad, ataupun dua orang atau dua objek yang kita sebut sebagai mutsanna, dan jamak, ramai. Okey, bagi ramai orang ataupun banyak objek. Jadi di dalam kata nama ini, setiap bilangan 1, 2 dan ramai ini mempunyai tanda-tanda yang tertentu. Okey, dengan tanda tersebut kita boleh tentukan bahawa kata nama ini adalah mufrad ataupun mutsanna ataupun jamak. Jadi untuk kamu menguasai topik tata bahasa mufrad, mutsanna, jamak ini, poin penting yang perlu kamu kuasai dan perlu kamu fahami dengan sebaiknya dan sangat saya galakkan untuk kamu hafal adalah pastikan kamu mengetahui tanda-tanda khusus yang ada pada perkataan mufrad, mutsanna dan jamak. Okey, jadi secara umum kita tengok terlebih dahulu, kemudian barulah kita akan tengok secara khusus selepas ini. Untuk perkataan yang mufrad ataupun satu, tandanya adalah di hujung perkataan kata nama itu mempunyai tanda tanwin, sama ada dua di depan, dua di bawah ataupun dua di atas. Sekali lagi saya ingin tegaskan, ini adalah tanda yang kita letakkan untuk memudahkan kefahaman kamu bahawa mufrad, mutsanna, jamak ini mempunyai tanda-tanda yang tersendiri. Okey. So, untuk mufrad di dalam topik ini kita letakkan terlebih dahulu tanda nakirah tanwin ini, dua di depan, dua di bawah dan dua di atas ni sebagai tanda untuk memudahkan kamu membezakan di antara tanda mufrad, tanda mutsanna dan tanda jamak. Okey, jadi tanda mufrad adalah di hujung perkataan kata nama itu terdapat tanda tanwin, dua di depan, dua di bawah dan dua di atas. Kemudian tanda mutsanna pula kamu akan melihat tanda alif nun. Jika terdapat tanda alif nun di hujung perkataan kata nama, maka itu adalah biasanya menjadi tanda kepada mutsanna, kata nama yang mempunyai makna dua orang ataupun dua objek. Manakala untuk jamak, iaitu 3 dan ke atas, mempunyai beberapa tanda berdasarkan jenis jamak itu sendiri. Jadi jamak di dalam bahasa Arab ni ada beberapa jenis. Yang pertama, kata jamak untuk lelaki yang tandanya adalah waw nun ataupun ya nun. Jadi kalau kita lihat ada tanda waw nun ataupun ya nun di hujung perkataan kata nama bahasa Arab, maka itu biasanya menjadi tanda kepada jamak untuk lelaki. Kemudian jamak untuk perempuan. Di dalam bahasa Arab, sekiranya perkataan kata nama itu di hujung terdapat huruf alif dan ta, maka itu biasanya menjadi tanda kepada jamak untuk perempuan. Jadi tolong jangan tersilap ataupun terganti tanda di antara jamak untuk perempuan dan jamak untuk lelaki. Dan yang ketiga kita ada jamak taksir. So jamak taksir ini dia tidak mempunyai formula yang tetap seperti mana jamak untuk lelaki dan jamak untuk perempuan. Dia hanya mempunyai panduan secara sama'i. Apa maksud panduan secara sama'i? Iaitu panduan yang diberikan oleh orang Arab melalui apa yang kita dengar daripada sebutan orang-orang Arab bagi kata jamak untuk sesuatu kata nama. Jadi itu adalah secara umum berkenaan dengan tanda
yang mesti kamu ketahui, kamu fahami bagi setiap mufrad, musanna dan jamak. Dengan kamu menguasai dan hafal semua tanda ini, mudah untuk kamu mengenal pasti dan membina. Mengenal pasti mana satu mufrad, musanna, jamak ataupun membina bentuk mufrad, musanna, jamak bagi perkataan-perkataan yang diberikanlah. Kita tengok terlebih dahulu perkataan mufrad. Kita tengok di sini. So mufrad adalah untuk satu orang ataupun satu objek. Apa tanda yang kita letakkan? Biasanya tanda untuk mufrad ini adalah mempunyai tanda tanwin di hujung perkataan, sama ada 2 di depan, 2 di bawah ataupun 2 di atas. Kita tengok contoh di sini terlebih dahulu. Muhandisun. Ini adalah kata nama mufrad. Apa tanda kepada kata nama mufrad? Ada tanwin di hujung dia. So ini adalah kata nama mufrad. Apa tanda kata nama mufrad? Ada tanwin di hujung perkataan kata nama. Apa maksud muhandisun? Jurutra. Jadi dari sudut bilangan kita tahu seorang jurutra. Sekarang kita mau tentukan pula jantina dia. Sebab jantina ini adalah ciri yang tidak boleh dipisahkan, kan? So apa jantina jurutra di sini? Lelaki. Kenapa dia lelaki? Sebab dia tidak ada tak marbuto. Ingat, tak marbuto biasanya menjadi tanda kepada kata nama untuk perempuan. Jadi di sini muhandisun bermaksud seorang jurutra lelaki. Macam itulah terjemahan yang betul untuk kata nama ini. Muhandisun, seorang jurutra lelaki. Dengan kita sebut apa jantina dia dan berapa bilangan dia. Sekarang kita tengok contoh yang kedua di bawah nih. Muhandisatun. Ini pun maksudnya adalah jurutra. Kita mau tentukan. Ini adalah tanda mufrad. Ini adalah mufrad, perkataan mufrad. Apa tanda mufrad yang ada pada muhandisun? Muhandisatun ini? Tanwin. Dia ada tanda tanwin di hujung perkataan itu. Dengan itu kita faham dia adalah seorang jurutra. Lelaki ataupun perempuan? Perempuan. Apa tandanya? Ada tak marbuto. So, muhandisatun, terjemahan yang betul kita kena sebut berapa bilangan dan apa jantina dia. Jadi muhandisatun adalah seorang jurutra perempuan. Kita tengok pula contoh yang seterusnya di sini. Mudarrisun. Apa maksud mudarrisun? Guru. Ini pun adalah perkataan mufrad. Apa tanda mufrad dia di situ? Ada tanwin di hujung nih. So bila dia mufrad, kita kata mudarrisun adalah seorang guru. Sekarang soalan lagi yang kita perlu tahu. Dia ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Kenapa? Tidak ada tak marbuta. Jadi mudarrisun yang lengkap kita kena terjemahkan sebagai apa? Seorang guru lelaki. Itu baru lengkap. Kita tengok contoh di bawah ni pula. Mudarrisatun. Ini pun guru juga. Ini adalah perkataan mufrad. Apa tanda mufrad dia di situ? Ada tanwin di hujung. Ada tanwin di hujung. So kita fahami bahawa mudarrisatun adalah seorang guru. Ini lelaki ataupun perempuan? Perempuan. Sebab dia ada tak marbu. Jadi terjemahan yang lengkap untuk mudarrisatun adalah seorang guru perempuan. Jadi itu 2 contoh yang kita berikan dan semua perkataan yang ada di dalam jadual ini, di dalam kotak ini adalah perkataan mufrad. Apa bukti dia perkataan mufrad? Kita tengok tanda dia. Ibnun contohnya dia ada tanwin di hujung. Kitabun pun ada tanwin di hujung. Amilun pun ada tanwin di hujung. Qalamun pun ada tanwin di hujung. Mu'minun ada tanwin di hujung. Mu'minatun pun ada tanwin di hujung. Tilmidun
dan mistaratun. Jadi ini semua adalah contoh-contoh perkataan mufrad. Okey, selesai untuk perkataan mufrad. Sekarang kita tengok pula perkataan musanna. Okey. Apa itu perkataan musanna? Perkataan musanna adalah perkataan yang membawa maksud dua orang ataupun dua objek. Okey, macam mana kita mau tahu perkataan ini adalah perkataan musanna? Kena tengok tanda dia. Apa tanda dia? Ada alif nun di hujung perkataan itu. Okey, kita tengok sama-sama contoh yang diberikan di sini. Muhandisani. Muhandisani ini adalah perkataan musanna. Apa tanda yang ada pada muhandisani ini? Ada alif nun di hujung perkataan. Ini adalah tanda musanna. Dua orang. Okey, apa maksud muhandisani? Jurutra. So, bila muhandisani ini ada alif nun di hujung dia, maksudnya muhandisani ini ada dua orang lah. Jurutra ni ada dua orang. Okey. Seterusnya soalan yang kita kena jawab juga. Apakah jantina muhandisan ini? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Sebab tidak ada tak marbutah. Jadi terjemahan yang lengkap untuk muhandisan ini kita boleh kata sebagai dua orang jurutra lelaki. Okey, good. Kita tengok pula contoh yang di bawah. Muhandisatani. Muhandisatani ini juga bermaksud jurutra. Dan ini adalah musanna. Apa tanda musanna pada muhandisatani? Ada alif nun di hujung. Okey, jadi muhandisatani adalah dua orang jurutra. Ini jurutra lelaki ataupun perempuan? Perempuan. Sebab dia ada tak marbutah. Okey, bila ada tak marbutah, itu adalah biasanya adalah perempuan. So, tak marbutah di sini, kenapa dia bentuk tak yang terbuka? Sebab asal tak ini adalah tertutup. Macam ni. Okey, kita boleh tengok di tanda mufrad tu tadi. Ni. Okey, kita boleh tengok tanda ni tadi. Okey, ini tanda tak marbutah asalnya. Tapi bila dia menjadi musanna, maka kita dapatlah tanda seperti ini. Muhandisata ni. Maka kita dapat fahami muhandisata ini terjemahan yang tepat untuk dia adalah dua orang jurutra perempuan. Seterusnya kita tengok contoh mudarrisani. Ini pun perkataan musanna. Apa tanda dia? Ada alif nun di hujung. Mudarrisani bermaksud guru. So, bila ada alif nun di hujung, kita faham dua orang guru. Ini lelaki ataupun perempuan? Lelaki. Sebab tidak ada tak marbutah. Jadi kita terjemah sebagai dua orang guru lelaki. Contoh yang seterusnya, mudarrisatani. Ini pun perkataan musanna. Sebab ada alif nun di hujung dia. Maka mudarrisatani ini adalah guru. Bila ada alif nun di hujung, kita fahami dua orang guru. Cumanya ini perempuan ke lelaki? Perempuan. Sebab ada tak marbutah, maka kita terjemah secara lengkap sebagai mudarrisatani sebagai dua orang guru perempuan. Jadi contoh-contoh perkataan lain yang ada di dalam kotak ini semuanya adalah contoh musanna. Ada tanda musanna dia. Ibnani, dua orang anak lelaki. Ada alif nun di hujung. Kitabani, dua buah buku. Ada alif nun di hujung. Amilani, dua orang pekerja lelaki. Ada alif nun di hujung. Qalamani, dua batang pen. Ada alif nun di hujung. Mu'minani, dua orang mukmin lelaki. Ada alif nun di hujung. Mu'minatani, dua orang mukmin perempuan. Ada alif nun di hujung dia. Tilmidhani, dua murid lelaki. Ada alif nun di hujung dia. Mistaratani, dua batang pembaris. Ada alif nun di belakang dia. Jadi ini semua contoh-contoh perkataan musanna. Seterusnya kita beralih kepada jamak. Untuk jamak ini terbahagi kepada 3 jenis. Jamak untuk lelaki yang kita sebut sebagai jamak mudzakkar as-salim.
jamak untuk perempuan yang kita sebut sebagai jamak al-muannats as-salim dan jamak taksir. Jadi setiap jamak ini dia ada tanda dia. Jadi kamu perlu tahu membezakan tanda dia, jangan sampai ada yang terganti ataupun tertukar. So untuk jamak mudzakkar as-salim ataupun jamak lelaki. Untuk jamak lelaki ini, apa tanda dia? Dia ada tanda waw nun di hujung perkataan kata nama. So, sekiranya mufrad adalah lelaki, maka jamak dia adalah lelaki. Tidak boleh mufrad lelaki tiba-tiba kamu letak jamak perempuan. Tidak boleh. Jadi kalau mufrad lelaki, maka jamak lelaki dia, jamak dia mestilah dalam bentuk lelaki. So apa tanda jamak untuk lelaki? Ada waw nun. Okey, itu kamu kena faham, kamu kena ingat baik-baik. Okey, sekarang kita tengok contoh yang diberikan. Contohnya muhandisun. Muhandisuna maksudnya jurutra. Ini adalah perkataan jamak lelaki. Apa tanda jamak lelaki di sini? Dia ada alif nun. Ada alif nun di hujung perkataan dia. So, ramai jurutra. Sekarang, dia lelaki ataupun perempuan? Lelaki. Sebab waw nun itu sendiri adalah tanda untuk jamak lelaki. Jadi bila kita kata muhandisuna, kita faham ini adalah ramai jurutra lelaki. Okey. Seterusnya kita tengok contoh di bawah ni lagi. Muallimuna maksudnya guru. Ini adalah perkataan jamak untuk lelaki. Apa tanda jamak lelaki dia? Ada waw nun di hujung perkataan kata nama ini. Menunjukkan ramai untuk lelaki. Jadi muallimuna adalah guru-guru lelaki. Okey, waw nun dari sudut bilangan adalah untuk jamak lelaki. Dan waw nun ini juga menjadi tanda kepada perempuan. Lelaki. Jadi ini muallimuna bermaksud ramai guru-guru lelaki. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Mudarrisuna bermaksud guru juga. Muallimuna pun guru, mudarrisuna pun guru. So mudarrisuna adalah guru. Ini juga perkataan jamak untuk lelaki. Apa tanda dia? Ada waw nun di hujung perkataan. So mudarrisuna guru lelaki. Waw nun tanda untuk jamak lelaki. So mudarrisuna kita faham bermaksud ramai guru-guru lelaki. Dan seterusnya. So semua perkataan-perkataan yang ada di dalam kotak ini adalah jamak untuk lelaki. Muslimuna orang-orang Islam lelaki. Ada tanda jamak untuk lelaki waw nun. Muhadiruna pensyarah-pensyarah lelaki. Ada tanda jamak untuk lelaki waw nun di hujung. Kemudian mujahiduna pun ramai. Ada tanda jamak untuk lelaki waw nun di hujung. Mujahiduna bermaksud para pejuang lelaki. Mukminuna orang-orang yang beriman lelaki. Pun jamak untuk lelaki ada tanda waw nun di hujung. Musafiruna pun jamak untuk lelaki ada tanda waw nun di hujung. Okey, para pengembara lelaki. Muti'una orang-orang lelaki yang taat. Ini pun adalah perkataan jamak untuk lelaki ada tanda waw nun di hujung. Okey, jadi semua sudah faham. Jamak untuk lelaki apa tanda dia? Ada waw nun ataupun ya nun di hujung perkataan. Okey. Sekarang kita tengok pula tanda untuk jamak perempuan. So tanda untuk jamak perempuan di hujung perkataan itu ada alif ta. So kalau mufrad adalah perempuan yang mana ada ta marbuta di hujung dia tu, maka jamak dia kena jamak perempuan. Jangan kamu tertukar dengan jamak lelaki. Kalau mufrad dia adalah perempuan, maka jamak dia mesti perempuan.
Dan kalau jamak dia adalah untuk perempuan, maka mufrad dia mesti untuk perempuan. Jangan terganti pula. Oke, sekarang kita tengok contoh yang ada di sini. So, muhandisatun. Apa maksud muhandisatun? Jurutra. Ini adalah contoh jamak untuk perempuan. Apa tanda dia? Ada alif ta di hujung perkataan dia, muhandisatun. So, muhandisatun bermaksud jurutra perempuan. Okey. Tengok pula contoh yang di bawah ini, muallimatun, guru-guru. Ini pun adalah jamak untuk perempuan. Apa tanda dia? Ada alif ta di hujung dia. Jadi muallimatun adalah guru-guru perempuan. Okey, kita tengok lagi. Mudarrisatun. Ini pun guru-guru juga nih. Ini juga jamak untuk perempuan. Apa tanda dia? Ada alif ta di hujung perkataan. So, mudarrisatun adalah guru-guru perempuan. Dan begitulah contoh-contoh perkataan jamak untuk perempuan yang ada di dalam kotak ini. Ini contoh-contoh lain. Talibatun, pelajar-pelajar perempuan, ada alif ta di hujung. Ini adalah jamak, itu tanda jamak untuk perempuan. Kemudian muslimatun, ada juga alif ta di hujung perkataan, memberi maksud orang-orang Islam wanita. Muhadiratun, ada juga tanda alif ta jamak untuk perempuan di situ, bermaksud pensyarah-pensyarah perempuan. Mu'minatun, juga ada alif ta di hujung perkataan itu, memberi maksud orang-orang perempuan yang beriman. Musafiratun pun ada alif ta di hujung, memberi tanda jamak untuk perempuan yang memberi maksud pengembara-pengembara perempuan. Sadiqatun, sahabat-sahabat perempuan. Ini pun adalah jamak untuk perempuan. Apa tanda dia? Ada alif ta. Okey, jadi saya ingat jelas tanda untuk kamu faham bagaimana hendak menentukan perkataan jamak untuk perempuan. Okey, seterusnya kita beralih kepada jenis jamak yang terakhir, yaitu jamak taksir. So, jamak taksir ini dia tidak mempunyai formula seperti mana jamak untuk lelaki dan jamak untuk perempuan. Jamak taksir ini kita tahu bentuk perkataan dia dengan kita mendengar bagaimana orang Arab sebut kata jamak untuk sesuatu perkataan kata nama. Contohnya ibnun. Contohnya ibnun. Ibnun ni adalah kata nama mufrad dia. Mufrad dia ibnun, seorang anak lelaki. Apabila kita ubah dia menjadi jamak taksir, dia akan berubah menjadi abna'u, anak-anak lelaki. So, dia tidak ada formula perlu tambah alif ta, alif nun, waw nun seperti mana jamak untuk lelaki ataupun jamak untuk perempuan. Ini abna'u ini adalah bentuk yang kita dengar macam mana orang Arab berikan bentuk kata jamak untuk ibnun. Okey. Kemudian tabibun. Tabibun, seorang doktor. Itu mufrad dia. Kalau ramai doktor, kita panggil atibba'u. Okey, atibba'u. Ramai doktor. Ramai doktor. Okey. So, atibba'u ni jamak taksir. So, macam mana kita mau tahu bentuk dia? Jamak taksir ini, jamak taksir untuk tabibun ini adalah atibba, dengan kita mendengar macam mana sebutan yang diberikan oleh orang Arab. Okey, begitu juga dengan kitabun. Okey, sebuah buku. Itu mufrad, kitabun tu sebuah buku mufrad. Jamak dia adalah kutubun. Buku-buku. Ini bentuk jamak taksir. Pun tidak ada formula dia, tidak ada tanda alif ta ataupun waw nun di belakang dia. Kutubun. Ini bentuk yang kita dengar daripada orang Arab. Dan begitulah yang seterusnya. Okey? Begitulah seterusnya. Jadi apa yang kamu perlu fahami, jamak taksir ini dia tidak mempunyai formula khusus seperti mana yang kamu perolehi formula untuk membentuk jamak untuk lelaki dan perempuan. Macam mana cara kamu mengenal pasti
bentuk jamak untuk jamak taksir ini tidak lain tidak bukan kamu perlu banyak berinteraksi dengan bahan-bahan bahasa Arab, sama yang ada yang bertulis ataupun dalam bentuk audio ataupun video dan sebagainya lah. Jadi contoh-contoh jamak taksir yang ada di dalam kotak ni kamu kena hafal beserta dengan bentuk mufrad dia. Okey, sebab ini yang dimasukkan di dalam sukatan. Jadi biasanya inilah perkataan-perkataan yang akan ditanya. Tidak keluar daripada perkataan-perkataan seperti inilah. Okey, jadi selesai kita mempelajari tentang jamak taksir. Okey, sekarang kita recap. Kita gulung pembelajaran topik tata bahasa mufrad, mutsanna dan jamak ini. So, di dalam bahasa Arab, okey, ini kamu kena faham betul-betul. Di dalam bahasa Arab, mufrad, mutsanna, jamak adalah merujuk kepada bilangan bagi kata nama ataupun kata kerja. So dalam konteks topik ini kamu just tengok tanda mufrad, mutsanna, jamak yang ada pada kata nama. Okey, jadi poin penting yang kamu kena faham di dalam topik ini, kamu kena tahulah mufrad itu apa konsep dia. Dari sudut konsep, mufrad itu untuk satu orang ataupun satu objek. Mutsanna, dua orang ataupun dua objek. Jamak, ramai orang ataupun banyak objek. Kemudian untuk kamu tentukan mana satu mufrad, mutsanna dan jamak, kamu kena tahu apa tanda yang lazim biasanya ada pada mufrad, mutsanna dan jamak. Okey, untuk kamu fahami sukatan ini dengan lebih baik, maka kita mudahkan. Untuk mufrad kita katakan tanda dia adalah biasanya dia ada tanwin. Okey. Tanda mutsanna di hujung perkataan tu dia ada alif nun. Dan tanda jamak, okey, kita kena tengok jenis jamak tu apa. Kalau jamak untuk lelaki di hujung perkataan tu biasanya ada waw nun ataupun ya nun. Nah, kalau untuk perempuan, jamak untuk perempuan biasanya di hujung perkataan kata nama tu ada alif ta. Dan untuk jamak taksir biasanya, okey, jamak taksir ini kita tidak mempunyai formula yang tetap. Dan biasanya kita hanya akan ambil bentuk jamak taksir ini berdasarkan apa yang kita dengar daripada kenyataan orang-orang Arab. Okey, so itu sahaja yang kamu perlu faham dan perlu kamu kuasai untuk topik tata bahasa mufrad, mutsanna, jamak. Saya harap kamu faham dan tolong hafal tanda-tanda yang ada. Okey, sekarang kita akan tengok pula latihan pengukuhan. Okay, kita tengok latihan pengukuhan. So di dalam latihan pengukuhan ni, apa yang kamu kena uji? Kamu akan diuji bagaimana hendak mengubah mufrad, mutsanna dan jamak. Okey. Dan kalau kamu tidak hafal perubahan-perubahan yang berlaku itu, then dia akan menjadi masalah untuk kamu. Okay, contohnya latihan 4.5, kamu diminta tukar daripada mufrad menjadi mutsanna. Contoh yang diberikan di sini kita tengok. Mudarrib, pelatih. Okey, kita kena analisis dulu bilangan dan jantina dia. Mudarrib bermaksud pelatih. Okey, ini mufrad, mutsanna, jamak. Mufrad, apa tanda dia? Ada tanda. Ini lelaki ataupun perempuan? Lelaki. Kenapa dia lelaki? Dia tidak ada tak marbuta. Jadi macam mana bentuk mutsanna dia? Kena tambah alif nun di hujung. So kita akan dapat mudarribani, dua orang pelatih. Mudarribun seorang pelatih lelaki, mudarribani dua orang pelatih lelaki. Kita tengok lagi contoh satu ni. Contoh soalan pertama, rajulun, seorang lelaki. Okey, macam mana kita mau ubah dia jadi mutsanna? Tambahlah alif nun. Tambah alif nun di hujung, dapatlah kita rajulani, dua orang lelaki. Begitulah seterusnya. Okey, jadi
Tolong terjemahkan setiap perkataan-perkataan kata nama ini dan siapkan latihan 4.5. Okey, selesai latihan 4.5. Sekarang kita beralih kepada latihan 4.6. Kali ini dalam latihan 4.6 ini kamu diminta untuk tukar mufrad menjadi jamak. Okey, tengok dalam kotak segi empat sebelah kiri ini. Ini formula dia yang kamu kena hafal. Jamak untuk lelaki apa tanda dia, jamak untuk perempuan apa tanda dia, dan jamak taksir ni dia tidak ada formula khusus lah. So kamu mau tidak mau kamu kena biasakan contoh-contoh jamak taksir yang ada di dalam buku ini supaya kamu boleh menjawab dengan baiklah. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang diberikan, musafirun. Apa maksud musafirun? Pengembara. Okey, kita kena analisis. Ini mufrad, muthanna, jamak. Mufrad, apa tanda dia? Ada tanwin. Lelaki ke perempuan? Ini lelaki. Kenapa dia lelaki? Tidak ada tak marbuta. Okey, ubah dia jadi jamak. So, mufrad ni untuk lelaki. Jadi jamak dia pun kenalah untuk lelaki. Jadi apa tanda jamak untuk lelaki? Waw nun. Jadi kita tambahlah waw nun di hujung, jadilah dia musafiruna. Pengembara lelaki. Apa jadi kalau kamu tambah alif ta di hujung perkataan musafirun? Salah. Okey, salah. Sebab alif ta tu tanda jamak untuk perempuan. Kalau mufrad dia lelaki, maka jangan sesekali letakkan tanda jamak untuk perempuan untuk bentuk jamak dia. Kalau mufrad lelaki, maka jamak dia juga untuk lelaki. Apa tanda jamak untuk lelaki? Waw nun. Bukan alif ta. Jangan sama sekali tertukar. Kita tengok contoh soalan yang kedua. Talibatun. Apa maksud talibatun? Pelajar. Kita analisis. Ini mufrad, mutsanna ataupun jamak? Mufrad. Apa tanda dia? Ada tanwin. Lelaki perempuan? Perempuan. Macam mana kamu tahu dia perempuan? Ada tak marbu? Okey, kalau mufrad dia perempuan, jamak dia mesti dalam bentuk perempuan. Apa tanda jamak untuk perempuan? Ada alif ta. Jadi kita tambahlah alif ta. Jadilah dia talibat. Pelajar perempuan. Jangan tambah waw nun di hujung. Itu tanda jamak untuk lelaki. Salah jawaban kamu nanti. Okey, begitulah yang perlu kamu buat. So tolong tulis terjemahan setiap kata nama ini dan lengkapkan. Selesaikan soalan latihan 4.6. Okey, selesai latihan 4.6. Kita beralih kepada soalan yang seterusnya, latihan 4.7. Datangkan mufrad untuk perkataan-perkataan berikut. Okey. So di sini kamu ada perkataan jamak, kamu diminta untuk tukar menjadi mufrad. Contoh yang dia diberikan di sini, mumarridat. Apa itu mumarridat? Jururawat. Ini kita kena tentukan mufrad, mutsanna ataupun jamak. Jamak. Apa tanda dia? Ada alif ta. Alif ta ni tanda jamak untuk apa? Jamak untuk perempuan. So kalau jamak untuk perempuan, mufrad dia pun kena bentuk perempuan. Okey, so ubah dia menjadi bentuk perempuan, mumarridatun. Ada tak marbuta. Buang alif ta, tambah tak marbuta di hujung, jadilah mufrad untuk perempuan. Mumarridatun, seorang jururawat. Contoh lagi, soalan 1. Muslimuna, orang-orang muslim, lelaki. Ini pun tanda untuk jamak. Jamak ini apa tanda jamak dia di situ? Ada waw nun. Waw nun ni tanda jamak untuk lelaki. Maksudnya mufrad, kalau kamu mau ubah dia, mestilah mufrad untuk lelaki. So macam mana cara dia?
buang tanda waw nun ini di belakang, dan kekalkan dia, dapatlah kamu muslimun. Okey, muslimun. Seorang muslim. Dan begitulah seterusnya. Okey. So, tolong terjemahkan perkataan kata nama dan lengkapkan. Selesaikan tugasan 4.7. Okey. Selesai latihan 4.7. Seterusnya kita tengok pula latihan 4.8. So, di dalam latihan 4.8 ni kamu diminta untuk sempurnakan jadual seperti dalam contoh. So, basically ini adalah benda yang sama dia minta. Dia minta kamu ubah mufrad untuk lelaki ini diubah dalam bentuk mufrad, muthanna dan jamak. Semua kata nama yang ada di sini kamu diminta untuk ubah dalam bentuk mufrad. Mana mufrad? Huwa. Mana muthanna? Huma. Mana jamak? Hum. Okey, ubah semua perkataan kata nama yang ada di sini ni kepada bentuk mufrad, muthanna dan jamak yang sesuai. Okey, ini pun senang. Jadi tolong lengkapkan tugasan ini. Okey, jangan lupa juga untuk terjemahkan perkataan kata nama yang ada di situ. Okey, selesai untuk latihan 4.8, kita beralih kepada latihan 4.9. Ini pun dia minta kamu sempurnakan jadual seperti dalam contoh. So, macam contoh yang sebelum ni. Cuma bezanya latihan 4.9, beza latihan 4.9 berbanding 4.8 sebelum ni adalah 4.9 ni dia menggunakan perkataan kata nama perempuan. So, perkataan kata nama perempuan ini kamu diminta untuk ubah menjadi mufrad, muthanna, jamak. Okey. So, terjemahkan maksud perkataan kata nama di situ, kemudian lengkapkan tugasan. Okey, selesai latihan 4.9. Kita beralih kepada latihan 4.10. Ini pun sama juga dia minta sempurnakan jadual. So, sempurnakan jadual ini melibatkan untuk lelaki dan untuk perempuan. Soalan 4.8 tadi untuk lelaki, kemudian 4.9 untuk perempuan. Yang ni 4.10 ni untuk kedua-dua lelaki dan perempuan. Okey. Jadi kamu kena ubah kata nama yang ada di sini ni, ubah dia menjadi mufrad, muthanna, jamak untuk lelaki dan untuk perempuan. So, terjemahkan dulu perkataan-perkataan kata nama di sini, kemudian baru kamu selesaikan tugasan ini. Okey. So, dengan selesainya tugasan ini, maka selesailah pembelajaran kita untuk unit 4 Bahasa Arab tahap 2. Terima kasih di atas perhatian yang kamu semua telah berikan. Dan terima kasih juga kerana memberikan sepenuh kerjasama untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang ada di sini. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.